Hai, Assalamualaikum. Selamat petang. Bersama lagi saya langsung Nurul hari ini di page Nurul sendiri, Nurul Syarafina. Nama saya Nurul Syarafina. Kepakaran saya adalah membantu si rumah menjadi usahawan hanya bermula daripada rumah. So, hari ini Nurul nak share dengan anda fasa KLT. Untuk anda yang belum tahu lagi ataupun nak tahu apa sebenarnya KLT tu, so Nurul nak share dengan anda hari ini tentang fasa KLT. Sama juga untuk fasa close sales, tetapi dia macam sebelum nak close sales tu, kita kena tahu ada 3 benda dulu. KLT ni dulu sebelum kita nak pergi ke fasa untuk mengenali customer. Okay? So, hari ni Nurul nak ajak anda untuk berada bersama dengan Nurul. Kita belajar sedikit sebanyak tentang fasa KLT. Okay? Untuk anda yang ada buku nota bersama dengan Nurul tu, kalau boleh letaklah dalam buku nota, tulislah apa sahaja yang Nurul ajar ni, tolonglah tulis. Kan? Nanti kita boleh ulang kaji semula. Kita boleh belajar semula. Kita boleh mengkaji semula apakah itu fasa KLT. Okay. So, apa yang Nurul ajar ni pun sesuai untuk anda yang mencari dropship juga, sesuai untuk anda mencari ejen juga, ataupun sesuai untuk anda yang mencari stokis juga. Tak ada masalah. So, asalkan apa yang Nurul ajar anda pandai olahkan sendiri, tidak ada masalah. Okay. So, apa yang Nurul ajar hari ini adalah fasa KLT. Alright. Mana pemadam dulu? Sekejap. Kita punya pemadam pun hilang lah kadang-kadang kan. Okay. Fasa KLT. Siapa yang pernah tengok Nurul punya live sebelum ni, dia lebih kurang sama lah. Dia ada K, L dan juga T. K yang pertama adalah no. So ini yang Nurul nak ajar. Kalau anda nak mencari ejen pun tak ada masalah. Fasa ni juga yang anda kena tahu. Misal kata anda nak menggunakan fasa no ni, iaitu mengenali anda sendiri. Apa yang anda perlu buat adalah kenali diri sendiri dulu. Selalu Nurul cakap kenalkan diri kan. So hari ni Nurul ajar anda cara untuk mengenali diri anda dulu. Sebelum apa-apa yang kita nak cakap dengan customer, sebelum kita nak mengenal, kita nak kenalkan diri. So sepatutnya kita kena kenal diri kita dulu. No. Know ourselves. Okay, diri kita dulu. Potensi. Cari ejen potensi pun dah tak tahu. Dah rumah sebelah ni dia tengah buat renovation. So memang bising sikit lah kan. So fasa potensi. So biasalah kalau Nurul nak bercakap, time tu lah dia punya orang sebelah ni pun nak jugalah drill kan. Macam-macam lah. So kita kena kenal diri kita dulu. Kita kena tahu potensi diri kita dulu. Baru kita boleh kenalkan diri kita kepada orang lain. So dekat fasa ni lah yang you kena tahu. You punya kepakaran. Tak kisahlah sama ada you dropship ke, you agent ke, you stokis ke, tetapi you mesti ada kepakaran you sendiri. Contoh kalau you menjual produk kurus kan, so anda punya kepakaran adalah memberi ataupun membantu orang yang ingin menguruskan badan dalam masa 1 bulan ataupun dalam masa 2 minggu. So itu adalah kepakaran anda. So sebelum anda nak mengenalkan diri anda kepada orang lain, anda perlu tahu dulu kepakaran anda, orang cakap diri anda sendiri, potensi anda sendiri, baru anda boleh pergi jauh. Baru anda boleh kenalkan diri dengan orang lain dulu. Sebelum ni Nurul cakap, okey, kenalkan diri. Tapi kita kena tahu dulu potensi diri kita dulu. Kenal diri kita dulu. Kita punya diri dulu sebelum kita nak pergi dekat customer. So ini benda yang you perlu tahu. Tak kisahlah anda ni seorang stokis, anda ni seorang dropship, anda ni seorang founder ke. So benda fasa yang pertama, fasa no, anda kena kenal diri dulu. So bila kita dah kenal diri, okay, ni fasa, masih lagi kita dalam fasa tahu. Okay, masih lagi dalam fasa tahu diri kita sendiri. Setelah kita mengenali diri kita, dan kita kena kenal customer kita pula. So ini yang sangat-sangat penting. Sebelah dulu tengah renovation. So sorry tau. Okay, so kita ada fasa mengenali diri kita dan mengenali diri customer. So mengenali diri customer, kita ada beberapa benda. Yang pertama yang you kenal diri customer adalah masalah dia. Problem.
masalah customer. Apa yang dia ada masalah sampai dia cari you. Kalau misal kata you mencari agent kan, masalah yang dia ada adalah mencari side income. So you sebagai orang yang dah kenal diri sendiri, you dah tahu apa kepakaran you membantu orang yang ada masalah untuk cari side income. So you pertama sekali you dah kenal diri you sendiri dan you dah tahu siapa yang you nak tolong dan you nak bantu. Okay, so itulah fasa no. Dan yang fasa yang kedua iaitu L-I-K-E. Fasa suka. Even dia dah sampai dekat fasa suka pun, yang ini belum close sales lagi. Dia baru suka. Maksudnya dia dah tahu apa yang kita nak jual. Dia nak tahu apa kita jual. Okay, nak tahu. Masih lagi dalam fasa nak tahu. Belum close lagi. Masih lagi dalam fasa nak tahu. Okay, dia dah suka, dia dah kenal dengan diri kita, dia dah tahu apa kita boleh bantu dia dan sebagainya. So, dia dah masih dalam fasa nak tahu. So, dekat fasa yang ini yang you kena tulis apa yang sebenarnya you boleh bantu dia untuk selesaikan masalah. Maksudnya, bagi dia material. Material ni maksudnya benda-benda yang feedback customer. Okay, feedback customer, guarantee. Apa yang kita boleh garantikan dia. Guarantee. Lain macam lah tulisan dulu. Feedback customer, guarantee, apa yang kita boleh guarantee. Misal kata you mencari agent, kita guarantee produk tu boleh jual dengan cara macam ni, dengan kaedah yang macam ni. So kita boleh bagi tahu dekat dia. So dia masih dalam fasa suka, maksudnya dia dah fasa nak tahu. Masa kita bagi tahu dekat no tadi, masa kita bagi fasa untuk dia kenal kita tu, belum tentu lagi dia suka, belum tentu lagi dia nak tahu lebih lanjut. So bila dah pergi ke tahap fasa yang kedua, iaitu fasa yang suka, maksudnya dah nak tahu lebih lanjut. So dekat sinilah you bagi segala material, bagi material, mengenali diri dia, mengenali orang lain. Lepas tu kalau you masuk tim you, apa kita akan dapat dan sebagainya. So misal kata you jual barang sekalipun, bila you dah tahu kepakaran diri you dah tahu apa masalah customer, dan dia akan terus fasa light. Fasa light ni fasa suka, dia nak kenali pula kita punya produk. Maksudnya dah pergi ke satu tahap yang berbeza. So ini adalah fasa suka. Okay, bagi feedback customer, bagi semua material, apa yang dia perlu tahu, macam mana cara nak guna dan sebagainya. Dan last sekali sebelum you close sales adalah fasa trust. Trust yang dekat sini yang dia minta nombor account tu. Dia minta nombor account, lepas tu dia tanya bila boleh hantar. Lepas tu macam mana cara nak pakai, cara pakai dia. Lepas tu misal kata kalau ada masalah, siapa dia nak cari. So ini fasa trust, maksudnya fasa yang last, maksudnya nak closing dalam ni. So fasa trust, dia minta nombor account, dia tanya bila boleh hantar, macam mana cara nak pakai, dan misal kata ada masalah, siapa yang dia boleh jumpa dan sebagainya. So maksud itu adalah fasa yang terakhir yang you sepatutnya dah kena close sales, yang sepatutnya you kena follow up dengan customer. Selalunya lah kalau misal kata kita punya fasa tu krik-krik. Fasa krik-krik, pernah dengar kan kita punya ayat kita, iaitu fasa krik-krik, fasa cengkerik Nurul panggil. Fasa cengkerik yang berbunyi je, tak tahu kenapa kan, sunyi je, rasa cengkerik je kita dengar. Kenapa sebenarnya? So kena tengok fasa dia. Adakah fasa pertama, fasa mengenali diri kita, fasa kita kenalkan diri, dia krik-krik? Fasa yang pertama, adakah fasa yang pertama yang buat dia senyap terus? Ataupun fasa yang kedua? Bila kita dah bagi tahu barang dia hilang. Ataupun fasa yang ketiga, dah minta nombor akaun tiba-tiba senyap. Adakah fasa yang ini? So, dia kena tengok balik lah mana satu fasa yang dia senyap. So, sebab tu Nurul cakap fasa ni sangat-sangat penting untuk you tahu tahap mana yang you boleh perbaiki sebenarnya. Mungkin kata fasa untuk you mengenali diri you dan fasa untuk mengenali diri customer, masa awal-awal lagi customer dah tak minat dah sebenarnya. So, jangan buang masa. You dah kenalkan diri you semua sekali, tiba-tiba dia dah suka. Dia dah tahu, kita dah bagi tahu lebih lanjut dan sebagainya. Tiba-tiba dia krik-krik. Mungkin dia lupa. Dan kita pun tak follow up. Mungkin dia pergi dekat ejen lain. Mungkin dia pergi dekat kedai lain. Mungkin kita dah beli dekat benda lain. Maksud kita kena tengoklah kat mana satu yang kita gagal sebenarnya. So mungkin kita fasa mengenali kita gagal. Ataupun mungkin fasa dia dah suka atau gagal. Lepas tu masa dia dah percaya, tiba-tiba kita pula lambat reply. So daripada situ dia hilang kepercayaan. Lepas tu bila dia tengok ada satu feedback negatif, dia buat hilang kepercayaan dekat kita. So daripada fasa mana yang sepatutnya dia kena tahu. So bila kita nak tarik customer, nak tarik ejen dan sebagainya,
sebagainya. Sama juga fasa ni you kena tahu kenapa dia krik-krik, kenapa dia senyap, dekat fasa mana dia senyap. So jangan salahkan customer. Mungkin ada sebab kenapa customer senyap. Ada setengah customer dia macam terus hilangkan diri, dia terus hilang. Tak apa, bagi dia kebebasan. Semua orang manusia ni ada kebebasan dalam dunia. Ada kebebasan untuk memilih, ada kebebasan untuk berfikir, ada kebebasan untuk membuat keputusan. Dan jangan terlalu bagi dia bebas. Jangan terlalu bebas. Faham tak? Memang nak cakap, okey, memanglah Nurul kata jangan terlalu memaksa dan janganlah terlalu bebas. So, apa kita kena buat adalah kita kena ikuti fasa follow up. Follow up. Tengok fasa dia. Tahap mana? Adakah tahap dia nak bayar tiba-tiba dia senyap? So, sama juga. Ada bab sini. Ada bab tanya. Masa tengah tanya, dia tak reply. So, dalam masa sehari 24 jam tu, kita bolehlah follow up dengan dia. Misal kata kalau dia kata kita dah sampai bab payment. Kan kita dah sampai bab payment. Payment. Tiba-tiba dia senyap. So bagi dia 3 hari. Bagi dia 3 hari. Lebih daripada 3 hari. So janganlah paksa. Akak bila nak bayar Akak bila nak bayar? Sis, ni dah berapa hari bulan tak bayar-bayar lagi. Kenapa Sis, kenapa ni tak nak bayar ni pun sis? Janganlah macam tu. Kadang-kadang orang tengah tunggu gaji. Ada tengah orang dia tengah sibuk sangat-sangat. Dia tak sempat. So, kita kena memahami customer. So, you kena follow up. Dia ada fasa-fasa dia. You dah dalam masa fasa tanya. You boleh tanya dengan dia follow up semua dalam masa 24 jam. Misal kata kalau dia ada pending dekat payment, follow up dengan dia dalam masa 3 hari. Kalau misal kata dalam masa 3 hari, dia dah sampai follow up bahagian payment, dia tetap juga tak nak reply, you boleh abaikan dia. You boleh cari customer yang lain. Tapi janganlah terus hari ni kata nak bayar, hari ni juga follow up, hari ni juga suruh paksa dia bayar. Jangan macam tu. Setengah customer dia tak suka kena paksa. Ada masa dia macam okeylah nak tunggu husband balik lah. Husband balik nanti nak bincang nanti kita nak kena lepas kita bincang nanti kita nak kenalah bagi tahu boleh ke tak boleh ke. Lepas tu nanti kan kalau husband tiba-tiba tak bagi macam mana. Sebab kita kena faham kita punya target customer dekat mana. Adakah kita punya target customer kita nak orang yang suri rumah ataupun kita nak ibu-ibu tunggal, ubi tunggal pula, ubi mentang-mentang jual keripik ubi tunggal jadi ibu tunggal. So adakah suri rumah ataupun wanita bekerja yang buat keputusan sendiri ataupun wanita single. So sebab tu kalau anda nak mencari customer, anda kena fokus anda nak yang mana satu. Tak boleh cakap semua aku nak, semua tempat aku cover. Tak boleh macam tu. Nak tak nak you kena fokus satu sahaja. You nak ibu tunggal, you nak wanita bekerja ataupun you nak orang yang single. Yang orang cakap tak perlu pun keputusan daripada customer, daripada suami. Tak perlu pun you nak tanya dengan suami dan sebagainya. So you nak wanita single yang boleh bagi feedback terus. So terpulanglah nak yang mana satu. Tapi yang paling penting sekali you kena fokus. Customer mana yang you nak sebenarnya. Target customer macam mana yang you nak fokus. Kalau you jual barang kanak-kanak kan. Kalau you jual barang-barang kanak-kanak. So orang yang you patut fokus adalah wanita. Bukan ibu tunggal maksud Nurul. Orang yang dalam suri rumah. Suri rumah sepenuh masa. Kadang-kadang orang suri rumah ni yang selalu fokus tengok anak-anak dia macam okey aku nak belilah barang untuk anakku macam ni. Dia berbeza dengan wanita yang bekerja. Bila dia dah bekerja, dia hantar anak dia pergi taska. You kena pula follow up dengan orang taska. Nak tak beli mainan yang sesuai untuk budak-budak dalam taska. Macam tu. So kalau you nak fokus, you pilih salah satu. Sama ada you nak ibu tunggal ataupun wanita bekerja dan sebagainya. So terpulanglah dekat you kan. You nak yang mana satu. Jangan kacau mami abang. Jangan kacau mami please. So terpulanglah dekat mana yang satu yang you nak kan. So janganlah kalau cakap okey I tak kisahlah mana-mana I nak semua orang. Kita boleh layan semua orang tetapi kita akan penat in the end. Kita akan penat dia tak reply kita punya message, dia tak berminat, dia tak mampu nak bayar, lepas tu dia kena tanya suami dia. Dia akan ada feedback yang orang kata sangat-sangat lambat dengan kita. So sebab tu kalau tak nak you kena juga fokus bagi tahu salah satu customer yang you memang betul-betul nak fokus. Jangan fokus semua orang, nanti kita akan frust. Sebab setengah orang dia ada bila kita tak kena pada target yang kita nak sebenarnya, dia akan kena macam contoh kita nak pergi kepada kita nak tembak burung lah. Contoh kita nak tembak burung. Kita ni pemburu kan, kita nak tembak burung tapi kita dapat benda lain. Tapi kita nak burung sebenarnya sebab ada benda kenapa kita nak tembak burung. Ada sebab kenapa kita nak tembak kijang sebab kita nak makan daging dia, kita nak jual dia. So ada sebab dia. Kita kena tembak pun kena ada target dia. Kena ada target. Tak boleh orang cakap okey yang mana-mana je lah, siapa-siapa yang ada semua aku nak. Mana yang datang semua aku nak. So kita akan dapat leads ataupun kita akan dapat customer yang sebenarnya tidak genuine pun.
Sebab apa yang kita target sebenarnya kita tak letak secara jelas. So itu sangat-sangat penting. Kalau you nak customer, nak tak nak you kena buat target. So tengok customer, sama ada you nak ibu tunggal, you nak suri rumah, you nak budak-budak universiti, you nak orang yang dah kahwin, you nak orang yang single. Tengok pada produk yang you jual. So setiap satu produk tu dia ada fokus dia sendiri yang you kena tahu, game you macam mana, yang you tahu you punya target market dekat mana. Okay, so itu sahaja yang Nurul nak share hari ini. Semoga ia bermanfaat untuk anda. Jangan lupa untuk like dan juga share Nurul punya video supaya orang lain pun akan mendapat manfaat yang sama seperti anda dapat. Okay, jaga diri. Nama saya Nurul Syarafina. Kepakaran saya adalah membantu si rumah menjadi usahawan hanya bermula pada rumah. Jaga diri. Assalamualaikum.